belakang ketika rokok dan ketika sujud. Itu belakang. Sebab itu orang yang apa panggil tidak betul rokoknya, tidak betul sujudnya, dia dianggap mencuri dalam sembahyang. Nah, karena itu tuan-tuan sekalian, saya nak sebut begini, ya. Kenapa dah? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sujud macam itu sekali. Karena dengan sujud begitu ataupun rokok yang begitu, maka dia boleh menghalang daripada syaitan tadi datang daripada arah belakang. Sebab uduk ni boleh cegah syaitan mari uduk ni. Sebab tu uduk ni kena ada semua. Sama ada perempuan tadi dia dalam bersih ke dalam kotor, uduk ni tidak ada masalah apa-apa. Dia boleh ambil uduk tuan-tuan sekalian walaupun dia dalam keadaan period dan sebagainya. Sebab syaitan uduk ni dia boleh menghalang daripada syaitan dan sebagainya. Sebab itu sebelum nak tidur Nabi suruh ambil uduk. Nah, itu dia. Baik, nah. Habis. Sebenarnya selain daripada penyakit di atas, terdapat satu lagi penyakit lain yang berbahaya, iaitu penyakit was-was. Penyakit was-was. Syaitan menyebabkan mereka merasa was-was dalam setiap urusan hidup mereka dengan tujuan memesongkan mereka dari jalan Allah. Tengok apa kata Nabi tentang was-was ni. Was-was ni kadang-kadang kita pun ada penyakit was-was ni. Nanti saya terangkan macam mana nak lawan was-was mengikut apa tu ulama ajar kita. Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi tariq. Sesungguhnya syaitan itu menghasut anak Adam dengan berbagai-bagai jalan. Fa qa'ada lahu bi tariqil Islam. Lalu pertamanya ia menghasut melalui jalan agama Islam itu sendiri dengan dia berkata, apakah kamu menganut Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Baik. Pertama dia akan hasut melalui agama. Dia kata buat apalah kau ikut agama Islam ni, dia kata. Agama nenek moyang kau pun dah elok dah. Itu orang dululah. Ni hak kita ni macam mana pula dia ngajar. Dia tidaklah dia kata buat apalah kau beramal dengan Islam. Kan susah tu. Nak sembahyang pagi-pagi buta, nak sembahyang. Orang perempuan pula nak nutup-nutup aurat, kan susah tu. Nampak betis semua kan lawa, tayanglah kat orang. Nampak? Jadi dia tunjuk macam itu. Macam juga Nabi Ibrahim dihasut oleh syaitan. Tengok apa dia hasut. Masa dia nak jalan nak pergi melih anak dia, syaitan mari 3 kali tu kan. Sehingga kita ambil iktibar dengan melontar 3 kali jamarat tu. Maka 3 kali itu antaranya syaitan kata, wahai Ibrahim, apakah patut engkau ni seorang hamba Tuhan, dia kata yang taat, tiba-tiba Tuhan boleh minta dia engkau sembelih anak kau. Dia kata, engkau dah taat pada dia, inikah balasan Tuhan padamu? Syaitan buat drama swasta. Main-main. Dia kata, inikah balasan Allah pada engkau? Engkau taat pada perintah dia, engkau taat, tiba-tiba dia dah tahu anak engkau seorang, itulah dia minta sembelih. Tempat tuan-tuan sekalian, ini syaitan. Ya, tapi Nabi Ibrahim ambil, dia balik. Dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar dah lagi. Sekarang ni aku nak fokus macam mana aku nak buat. Aku nak cari jalan terbaik untuk melaksanakan perintah Allah. Begitulah syaitan tadi akhirnya menimbul was-was. Dia kata ya juga, dia kata buat dia. Dengar suara Jadi nak ceritanya tadi ni, kita jadi was-was dan terhadap agama kita ya juga. Dia kata ya. Jadi ini yang syaitan datang ni, dia datang was-was. Bukan suruh keluar agama dah, suruh was-was dia. Kalau kita pula jangan duk beramal dengan Islam. Cukuplah nama kita Islam, bin kita Islam, dalam IC tulis Islam, sudahlah. Jangan duk ikut sangat Islam tu. Tu makna was-was tadi ya. Anak Adam enggan mengikutnya dan tetap berpegang dengan Islam. Kemudian dia menghasut pula di dalam hijrah. Lalu ia berkata, adakah anda ingin berhijrah meninggalkan tanah air dan kampung halamanmu? Lalu anak Adam mengingkarinya dan tetap berhijrah. Yang kedua, dia hasut orang-orang nak hijrah. Hijrah ni maknanya dia hasut pada orang yang nak mengamalkan Islam pula. Hak tadi orang yang sedia beramal dengan Islam. Dia kata kau buat apalah beramal beria, dia kata kan. Buat apa? Itu. Yang kedua ni, dia menghasut orang yang baru nak berislam. Itu sebab kadang-kadang kita dengar kan, bila ni tengoklah belum sampai waktu ni. Nampak? Ya, belum sampai waktu. Macam mana ni?
nantilah saya nak pakai gini-gini, tunggu waktu yang sesuai. Saya nak pakai supaya saya pakai dengan kesedaran, macam sebutnya. Ini dalam orang nak mula nak berhijrah kan, orang nak semayang kan, orang ini dia kata buat apalah kau semayang, dia kata kan, cukuplah semayang dalam sehari dua waktu sudahlah, dia kata. Tuhan tahu, dia kata. Ini akhirnya syaitan tadi pujuk melalui orang yang nak melakukan hijrah. Tapi orang yang beriman berhijrah juga. Kemudian syaitan menghasut pula di jalan jihad dengan berkata, adakah engkau ingin berjihad sedangkan jihad itu membinasakan jiwa dan harta benda engkau? Kemudian engkau berperang lalu engkau dibunuh, kemudian isterimu akan dikahwini oleh orang lain, dan harta kekayaan engkau dibahagi-bahagikan, lalu anak Adam tetap mengingkari syaitan dan terus berjihad. Dia hasut pula orang yang nak melakukan amal Islami, orang nak sedekah, orang nak zakat, orang nak buat apa-apa, dia datang bisik macam-macam. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, segalanya ini ialah menimbulkan was-was. Kalau kita tengok cerita Nabi Ibrahim, masa dia beranak, ingat tak? Bila dia beranak ke Ismail tu, Nabi Ismail tu beranak saja dalam merah-merah tu, Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, pergi Palestin. Merah-merah ni pun 3 beranak ni, tuan-tuan, melalui jalan yang tak pernah orang lalu. Jalan duduk jalan 3 bulan, tuan-tuan, Palestin pergi ke Masjid Haram 3 bulan. Akhirnya sampai tu letak Nabi Ibrahim, letak anak dia Ismail balik kejar ni, kejar Bang Ibrahim. Kejar tu bukan apa, bukan nak nyanyi lagu Jangan Tinggal Daku, bukan. Kejar tu kerana nak tanya, yang kau tinggalkan kami ni di padang pasir, tak ada apa-apa ni, pamper tak ada, susu laktogen pun tak ada ni siapa suruh ni? Aku nak tahu tu saja. Apakah Allah yang suruh? Itu je nak tahu. Lalu Nabi Ibrahim yang tadi dipanggil, dia buat aja, tuan-tuan, jalan tu balik. Baru bila dia dengar makin dekat suara Hajar tadi, dia paling apa hal dia? Aku nak tanya, ni Tuhan ke yang suruh ni? Nabi Ibrahim kata, na'am. Maka tuan-tuan sekalian, barulah Siti Hajar kata, tak apa, kalau Allah yang suruh, okey, aku bimbang kau yang suruh. Aku bimbang kau yang suruh, kalau Allah suruh, okey, beres. Dia nak tahu tu je. Dia nak bagi tatma'inul qulub tu. Dia macam juga cerita apa? Cerita Nabi dengan Abdullah Abu Talha, yang suruh isteri dia nama Ummu Sulaim tu. Dia pergi dengar kuliah maghrib Nabi. Ummu Sulaim pun pergi kata. Gigi tu tengok. Abu Talha bangun. Dia panggil bini dia. Kata mari kita. Dia pergi. Dia kata kau pergi balik rumah tengok. Dia kata kau tengok tak Nabi tadi lemah, dia kata. Ya, aku tengok lemah. Aku rasa Nabi ni tak makan lagi, dia kata. Tak. Kata dia Ummu Sulaim, dia saya pun rasa begitu juga bang, dia kata. Engkau agak-agak berapa hari Nabi tak makan. Ummu Sulaim kata duk rasa 3 hari tak makan. Aku pun duk rasa macam tu juga. Lah kau pergilah, dia kata pergi dapur tengok berapa banyak gandum ada. Ummu Sulaim pun bagi gandum, tengok-tengok, dia kata cukup untuk sekeping roti saja. Dia kata sekeping roti cukup lah, tak apalah, nanti aku pergi bagi Nabi. Abu Talha pergi. Nabi tengah mengajar lagi, dia nak cakap macam mana dia tuan-tuan, saya nak pergi bisik tak padan. Dia pun bangun tu Nabi kata, apa hal kau bangun? Kau nak jemput kenduri? Nak jemput bewah? Tak. Baru ni jumpa ada lagi bagusnya Haji Zainal. Dulu bewah ni asal daripada big wash dia. Big wash kan. Ini adalah big wash dia. Big wash ni ambil perkataan big wash sebab lepas kenduri tu masuk pelanggar, wangi besar-besar lah. Jadi dia kata, Nabi kata apa hal ni kau nak ajak kenduri ke? Okey, Nabi kata. Nabi pun umum. Dia kata tuan-tuan sekalian, alhamdulillah malam ni Abu Talha dapat kenduri. Abu Talha berlari. Dia kata sudahlah, dia kata Rasulullah dah ajak orang satu masjid mari rumah kita. Roti ada sekeping saja. Okay. Macam mana ni? Tuan-tuan sekalian, Baki kita rumah dah. Oh, belum lagi. Maka akhirnya tuan-tuan sekalian, isteri Abu Talha tanya, ya wahai suamiku,
memang sungguh ke Nabi yang jemput kenduri ni? Aku nak tahu tu je dia kata. Betul ke Nabi yang ajak ke kau yang ajak? Tak, dia kata Nabi sebut, Nabi ajak. Tenang. Isteri Ummu Sulaim kata apa? Kalau nak Rasulullah yang ajak, berat dia kata. Jangan takutlah abang. Relax. Ternyata lepas Isyak tu pakat berderu satu masjid rumah. Nabi kata tak apa, biar aku yang bagi. Nabi bagi. Abu Talib tengok, mari mana roti ni? Sekarang ya. Tapi kita jangan buat dok. Itu mukjizat Nabi. Jangan kita ya. Jangan. Ya. Dan akhirnya sampai semua kenyang. Abu Talhah sampai Nabi tanya, kau dah makan belum? Belum. Dia tak sanggup nak makan. Takut tak cukup ni. Nak cerita dia tadi keyakinan tadi. Jadi was-was inilah akan dibina melalui apa panggil keyakinan tadi. Maka keyakinan tadi macam mana? Imam Ghazali kata begini caranya nak lawan was-was. Dia kata yang pertama sekali, kali pertama was-was, kali kedua was-was, kali ketiga was-was kau langgar ya. Langgar saja. Memang peringkat awal kita akan rasa susah, ustaz tak ada was-was. Tak, saya dulu pun was-was. Tuan-tuan sekalian. Was-was dulu, demu ambil uduk tuan-tuan sekalian. Ya, macam nak apa dah tak tahu dah, tuan-tuan sekalian ya. Sampai kena buka baju saya dulu ni. Nak ambil uduk dulu buka baju, tak basah. Tapi tu guru sebut. Dia ngaji dia kata begini dan ngaji tuan-tuan sekalian. Memanglah peringkat awal kali pertama kedua tu memang. Tapi lepas pada tu 3 kali Allah tahulah. Allah tahu satu. Yang keduanya, kamu tu mesti awak panggil bermonolog dengan diri kamu sendiri, lawan syaitan tadi. Sebab itu Nabi kata ketika wuduk, iblis akan berada di tempat wuduk. Nabi sebut BDF. ya? BDF. Maka cara dia macam mana? BDF. BDF. Mari. Kata mahal. Baik, jadi yang kedua kata Imam Ghazali, kamu kena bercakap pada diri kamu sendiri, menentang ataupun melawan apa yang syaitan cakap. Sebab syaitan bila kamu duduk tuan-tuan sekalian, dia akan duduk di tempat wuduk kata Nabi. Jadi tujuannya apa? Tujuan nak meniwat was. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi kata beruduklah kamu. Sesungguhnya melebihkan anggota uduk itu adalah separuh daripada keimanan. Bila ambil uduk, bagi lebih sikit. Ustaz, Dan, was-was dengan takut ni serupa ke? Kalau lain, takut ni wah-wah ni ragu-ragu, takut ni takut. Wah-wah ni dia ragu-ragu, dia kata dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Takutnya tak buat langsung lagi. Jadi nak sebut tadi ni, Nabi kata melebihkan bacaan basuhan anggota wuduk sebahagian daripada iman. Nabi kata sebahagian iman ini maknanya suruh lebih. Lebih tu kadar mana? Melebihkan sedikit daripada garisan. Kalau tangan tu sini, maka kita lebihkan sikit. Tujuannya apa? Untuk melawan was-was. Ni hikmahnya. Nah, nanti kalau syaitan kita basuh cukup-cukup saja, syaitan kata pss. Siku kau tak bersih. Sikit ujung tak tu. Kita boleh jawab, tadi aku dah buat lebih. Kita jawab dia balik. Ini hikmah dia. Kita jawab. Kemudian kita nak sembahyang, maka iblis mari. Syaitan dia kata, tumitmu tak basuh. Dia kata, tumitmu tak basah tadi. Kita kata aku basuh lebih dah. Maka selesai. Sebab itu lepas daripada kita buang air kecil, baik laki-laki perempuan, sunat kencing. Cuci dengan air. Supaya bila kita nak sembahyang tengok air aku kencing tadi. Maka hilang was-was tadi. Kalau kita tak kencing, dia kata air kecil ni abrak. Dah ambil wuduk semua tangga habis keluar. tidak yakin tak? Sama. Was-was tidak yakin sama. Lebih kurang. Was-was dengan tidak yakin lebih kurang sebenarnya. Cuma tidak yakin ni dia tidak yakin tu. Dia was-was ni dia yakin tak yakin. Yakin tak yakin gitu. Dia gitu ya. Tidak yakin. Dia berapa pagi? QKD. Kata kuda. KUDA. Baru tak apa tu. Baik, jadi ini cara yang diajar
oleh Islam bagaimana nak melawan was-was. Okey, macam mana pula itu dalam wudu? Sebab itu Nabi kata bila kau basuh wudu kau lebihkan. Ya, baik. Macam mana pula sekiranya dia was-was ketika solat? Baik. Was-was ketika solat adalah berpunca daripada was-was ketika wudu. Ada. Jadi kerana itu, kalau kita was-was ketika solat, maka tuan-tuan sekalian, inilah yang dipetuakan, yang dipetuakan oleh Imam Ghazali. Engkau buat 3 kali sudah. Allah tak boleh. Allah tak boleh. Allahu Akbar sudah. Dia marilah apa pun gajah imam mari, maka kita agak light, kita langgar saja. Lama-lama iblis akan kecewa. Syaitan akan kecewa. Tuan-tuan sekalian. Ya, itu dia. Alangkah baiknya jika anda dapat menatap kisah antara syaitan dan seorang rahib Bani Israel melalui tafsir ini. Kama salil syaitan idh qala al-insana azkur lil insani al-kufr inna lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Tengok macam mana rahib ni dia berdepan dengan syaitan. Okey, dia kata pujukan orang-orang munafik itu samalah dengan pujukan syaitan ketika dia berkata kepada seorang manusia, kufurlah kamu. Maka tak kala manusia itu telah kafir, dia berkata sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini cerita dia tuan-tuan sekalian tentang seorang ahli ibadat ya, yang akhirnya dia sesat. Sesat, dia bunuh, dia buat benda tak elok, akhirnya tuan-tuan sekalian dia dihukum bunuh. Akhirnya ketika nak hukum bunuh tu syaitan mari. Dia kata, kalau kau mengaku aku Tuhan, maka aku akan bebaskan kamu daripada hukuman mati ini. Dia pun angguk. Angguk-angguk tu panah mari. Tuan-tuan sekalian. Maka dia pun tuntut janji dia. Maka syaitan berlepas diri. Jadi orang yang wah-wah kena ambil iktibar kita ni. Kalau kita layan syaitan ni, kita yang rosak. Tak salah layan syaitan. Wah-wah ni mari syaitan. Jangan layan. Macam kita tak layan, tuan-tuan sekalian. Bini kita minta macam-macam, kita tak layan. Akhir kali dia jemu. Balik gelap. Esok balik pula gelap. Esok balik beli gelap. Kita badak, akhirnya body. Gitu itu. Sebab bagaimana kita boleh tak peduli ke bini kita? Dia minta macam-macam. Macam itulah kita. Jangan layan syaitan tadi ni. Jangan layan syaitan. Itu cara dia, tuan-tuan sekalian. Ni kalau kita ada penyakit was-was. Kalau tak ada, tak apa. Kalau ada, jangan layan. Sebab apa? Syaitan ni, dia menyusahkan kita. Bila kita rosak, dia berlepas diri daripada kita, ya. Cara-cara menghalang godaan syaitan. Masih isyarat. Cuba. Masih isyarat. Badalah. Aku nampak jauh. Jadi kita tanda situ. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian. Kesimpulan dalam bab kita hari ini, yang pertama kita kena pasti apakah jiwa kita ini telah tewas atau tidak. Apa dia? Pertama dia, kalau wujud dalam diri kita ada was-was terhadap agama, terhadap amalan, itu bermakna hati kita sedang menuju kepada ketewasan. Tolong baiki hati ini. Tolong baiki hati ini. Macam-macamnya baiki hati ini membina keyakinan. Jadi kita cari pasti di mana kita selalu tewas. Tewas masa ambil wudu, lebihkan. Tewas masa semayang, layan hanya sekat 3 kali saja. Ya. Tewas semasa kita nak menginfakkan harta, kita bagi dan kita jangan fikirkan lagi. Inilah caranya untuk kita mengembalikan kekuatan hati kita daripada diragut oleh syaitan laknatullah alaih. Kerana kalau kita turut syaitan, kita akan susah, dan bila kita susah, syaitan akan berlepas diri daripada kita. Sekadar itu dulu. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita jumpa pula pada bulan-bulan yang akan datang insyaAllah. Jadi sempurna dengan Zulhijjah. Sebagai ingatan, esok adalah hari Arafah ataupun disebut Arafah ya. Kenapa disebut Arafah? Dia ada 3 hari tu. Dia sebut sebagai Tarwiyah, Arafah dan juga Adhiyah. 8 hari bulan, hari ni dia panggil Tarwiyah. Hari Nabi Ibrahim dapat mimpi, dia panggil Tarwiyah. Arafah ialah arif, tahu, dia confirm tentang mimpi dia tadi. Maka dia, setelah dia confirmkan mimpi dia tadi ni,
Maka hari ke-10 Nabi Ibrahim pun menyembelih anaknya. Itu dipanggil adhiyah tuan-tuan sekalian. Dan Nabi beri amaran, barang siapa yang mampu melakukan korban tapi tidak melakukannya, maka jauhkan mereka daripada tempat solat kita. Nabi kata. Maknanya Nabi tak bagi dia turut serta dalam solat sunat Aidil Adha. Beratnya tuan-tuan sekalian, kesalahan orang yang mampu untuk buat korban tapi dia tidak buat korban. Ya, insya-Allah tuan-tuan sekalian kita boleh buat korban dalam sehari dua lagi ni. Mudah-mudahan Allah memberkati. Kalau kita tak mampu juga buat korban, dalam mazhab Syafi'i, anak talibin menyebut kamu bolehlah menyembelih apa-apa binatang yang bukan termasuk binatang korban. Kita tak mampu nak seekor, tak mampu segi ayam pun tak mampu, maka pada hari 10, 11, 12, 13 tu kita tengoklah apa-apa ada di rumah kita, kita sembelihlah. Kalau ada nanti hak boleh pakai. Jadi pada ada aja kita sembelih ayam. Tapi tak boleh nama korban. Cuma orang kata sebab dia menghormati dia, menghormati. Dan kalau ayam pun tak ada, arnab pun tak ada, yang tak boleh nak sembelih, maka ulama kata bersedekahlah kamu pada hari ke-10, 11, 12 dan 13. Mana-mana hari itu kamu sedekah. Sebagaimana orang lain berkorban salah satu hari itu, mu tak mampu nak buat korban, mu tak mampu nak nyembelih binatang bukan binatang korban, maka kamu sedekahlah. Hari ini mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. Dan insya-Allah kita sebut sebagai akhir puasa pada Yaumul Arafah ini adalah Nabi sebut dalam hadis. Dia bukan sebut siapa yang berpuasa dah. Hadis Nabi menyebut, aku mengharapkan dosa diampun tahun ini dan akan datang siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah. Nabi doa tu, aku harap. Dan doa Nabi tidak mungkin ditolak oleh Allah Ta'ala. Baiknya Allah Ta'ala puasa sehari, boleh ampun 2 tahun. Dah dalam Ramadan itu puasa ni hari, boleh pahala setahun. Lepas tu dosa pun ampun 2 tahun. Tak masuk surga lagi ke kita. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ingatan nanti kita solat Isyak. Lepas solat Isyak kita buat tahlil dari arwah. Ambil apa sempurna dengan keberkatan, dan lepas tu kita berjamu segera. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wa tawakkalul haq.